Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, minggu ni kita akan teruskan dengan subtopik yang terakhir untuk tajuk teknologi iaitu binaan, iaitu tajuk kekuatan objek ataupun kekuatan binaan. Okey, dalam tajuk ni kita ada dua iaitu kestabilan dan juga kekuatan. Okey. Awak bayangkan kestabilan dan kekuatan objek atau binaan ni umpama kalau awak berjalan. Bila awak berjalan mesti awak gunakan kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lepas satu secara beriringan. Sama jugalah dengan tajuk binaan objek ni. Dia mesti ada kekuatan dan juga kestabilan, barulah sesebuah objek itu jadi satu binaan yang sempurna. Kalau dia hanya ada kekuatan tapi dia tak ada kestabilan, jadi objek itu mudah terbalik. Tapi kalau objek itu hanya ada kestabilan, dia tak ada kekuatan, dia mudah runtuh. Jadi kestabilan dan kekuatan objek ataupun binaan, kedua-duanya penting. Jadi itu yang kita akan belajar dalam minggu ni, iaitu kekuatan objek ataupun binaan. Sukses kriteria kita minggu ni ialah yang pertama, iaitu murid boleh menyatakan bahawa jenis bahan dan struktur mempengaruhi kekuatan objek. Iaitu jenis bahan yang kita gunakan untuk kita membina sesebuah objek dan juga struktur, bentuk objek itu sendiri, dia akan mempengaruhi kekuatan objek itu. Yang kedua, yang ini, murid boleh membuat perbandingan antara kekuatan objek. Jadi kalau ada dua objek, objek A dan objek B, awak mesti boleh tahu objek yang mana yang lebih kuat. Objek dan binaan manusia sentiasa terdedah kepada faktor luaran seperti cuaca. Daripada zaman dahulu lagi, daripada zaman yang ada piramid, ke Colosseum hinggalah ke zaman sekarang, cuaca dan persekitaran adalah bukan suatu benda yang kita manusia boleh kawal. Walaupun teknologi kita makin lama semakin maju. Walaupun makin maju, kita masih tak boleh nak mengawal cuaca ataupun bencana alam. Itu memang orang kata salah satu kuasa Tuhan lah. Tuhan nak tunjuk pada kita, walaupun kita manusia ni bijak macam mana pun, sehebat mana teknologi kita, Tuhan masih ada kuasa. Sehebat mana pun binaan kita, gah macam mana pun teknologi kita, ada yang Tuhan tetap kawal. Perubahan cuaca dan bencana alam yang berlaku boleh memusnahkan binaan. Sebab cuaca panas, hujan panas, hujan, ribut, taufan, bencana alam, seperti banjir, ribut taufan, puting beliung macam dalam video ni. Benda-benda semua, benda ni dia adalah perkara luaran yang boleh memusnahkan binaan sekiranya binaan itu tidak cukup kuat. Untuk memastikan binaan-binaan ini tadi mampu bertahan daripada perkara-perkara luaran seperti cuaca yang berubah-ubah, bencana-bencana alam, binaan itu sendiri perlu mempunyai kekuatan. Dia kena kuat lah macam awak. Awak kena kuat, barulah kalau orang nak datang nak kacau awak ke, nak pukul awak ke, awak boleh pertahankan diri awak. Sama juga dengan binaan. Binaan tak adalah tangan atau kaki kan, tapi dia untuk mampu jadi kuat, dia mestilah diperbuat daripada bahan yang kuat. Contohnya macam tiang ni. Awak bayangkan kalau tiang ni dibuat daripada kertas ke, kotak ke, apa yang berlaku kalau budak ni langgar? Mestilah tiang itu yang tumbang. Tapi disebabkan tiang ni dibuat daripada batu bata, budak ni yang terhantuk. Disebabkan faktor-faktor luaran ni tadi tak dapat dikawal oleh manusia, binaan mesti dibina daripada bahan yang kukuh. Contoh je kan, dekat negara-negara yang berlaku bencana seperti gempa bumi, seperti negara Jepun, negara Indonesia, sekiranya negara-negara ni binaan-binaan dia, bangunan-bangunan dia dibuat daripada bahan-bahan yang tidak kuat, berlaku je gempa bumi, habis semua runtuh. Berlaku saja gempa bumi, habis saja runtuh. Tapi binaan-binaan di negara itu dia dirancang dan dibina dengan bahan-bahan yang mampu bertahan dengan gempa bumi. Namun walau macam mana pun, macam cikgu cakap, kuasa Tuhan lebih besar daripada teknologi kita manusia. Walaupun binaan kita kuat, dibuat daripada bahan-bahan yang kuat, awak selalu tengok dalam berita kan, dalam YouTube ke, bila berlaku gempa bumi yang memang sangat kuat, habis runtuh juga walau macam mana pun. Jadi itu kita sebagai manusia, kita tetap kena usaha bina bangunan-bangunan yang mampu bertahan lah. Okey,
Binaan yang mampu bertahan, mampu bertahan daripada faktor luaran seperti cuaca, bencana dan alam. Itu maksudnya binaan yang kuat. Contohnya dekat dinding ni orang ni lari, ada langgar dinding ni, masih lagi dinding ni tak ada runtuh. Itu daya ni pula maksud dia adalah tekanan atau berat yang dikenakan. Contohnya kalau awak duduk atas kerusi, berat awak tu yang diterima oleh kerusi, itulah daya. Contoh kalau cikgu tumbuk dinding, tumbukan cikgu tu itulah daya. Orang ni langgar dinding, langgaran itulah daya. Okey, penggunaan bahan binaan yang sesuai juga penting berdasarkan jenis dan fungsi binaan. Sebagai contoh lah kan, awak rasa sesuai ke kalau kita nak buat pagar rumah daripada plastik? Pagar rumah ataupun grill rumah awak daripada plastik. Plastik ada yang keras, betul tak? Ada kan yang keras kan? Tapi awak rasa sesuai ke tidak? Tidak sesuai juga kan? Jadi dalam kita nak memilih jenis bahan, kita kena tengok fungsi dia. Fungsi grill rumah atau pagar rumah, dia nak melindungi rumah awak daripada pencuri, daripada ancaman luar. Jadi dia kena dibina daripada bahan seperti besi, konkrit. Jadi itu juga dalam kita nak membina satu benda, kita kena tengok fungsi dia. Sebagai contoh, kamu bayangkanlah kaca. Awak rasa sesuai ke kalau kita buat kerusi daripada kaca? Kamu rasa mampu ke kerusi itu bertahan? Kalau badan kamu ringan mungkinlah. Tapi kalau badan kamu berisi, kamu lebih berat, kamu duduk atas kerusi kaca tu, apa yang akan berlaku? Pecah, habis bontot kamu akan cucuk dengan serpihan kaca. Itu yang cikgu cakap. Dalam nak membina sesuatu, menghasilkan satu bahan atau objek, kita kena pilih bahan yang sesuai berdasarkan kegunaan dia. Untuk kita fahami konsep kekuatan binaan, pertama sekali, kita kenalah tahu perkara-perkara yang mempengaruhi kekuatan binaan, iaitu pemilihan jenis bahan, dan yang kedua, bentuk struktur objek atau binaan itu sendiri. Kalau minggu lepas, kita dah belajar kestabilan dia dipengaruhi dua benda, ketinggian dengan luas tapak. Kekuatan binaan dia dipengaruhi oleh jenis bahan dan bentuk struktur. Okey, ini dia faktor kekuatan binaan, jenis bahan yang kita gunakan, dan yang kedua, bentuk struktur. Bentuk struktur ni maksudnya bentuk binaan itu sendiri. Sebab ada bentuk yang lebih kuat daripada bentuk yang biasa. Itu kita akan go through, kita akan belajar minggu ni. Pertama sekali, jenis bahan. Secara umumnya ada empat jenis bahan binaan yang biasa digunakan. Okey, yang pertama sekali adalah yang ini. Konkrit. Konkrit ni dia diperbuat daripada simen, batuan, pasir dan juga besi. Kalau kamu pernah tengok rumah kamu renovate ke, kamu tengok ada kawasan pembinaan ke, dia akan ada macam ada satu mesin kan yang dia pusing, bentuk dia macam bentuk cengkerang siput tu. Cikgu pun tak ingat nama dia apa. Ada pusing. Ada orang construction, dia akan masukkan pasir, dia ambil penyodok, dia masukkan pasir, dia masukkan simen, dia masukkan batuan. Benda tu akan pusing. Benda tu fungsi dia nak campur-campurkan benda tu supaya terhasillah konkrit. Okey, konkrit ni kelebihan dia sangat kuat dan dia tidak reput. Sebab dia batu, mana dia reput? Itu kekuatan konkrit, kelebihan konkrit. Dan kos dia, orang kata perbelanjaan kalau kita nak bina benda binaan daripada konkrit, tidaklah setinggi kayu yang sebelah ni. Kayu sifat dia tahan lama, teguh dan keras. Kayu tu sifat dia. Sebab tu zaman dahulu orang buat rumah daripada kayu. Satu, kalau kamu pergi ke kampung, kamu tengok rumah-rumah kampung yang diperbuat daripada kayu dah berpuluh-puluh tahun masih lagi elok. Tak ada rosak, tak ada reput pun kan. Sebab kayu ni sifat dia tahan lama, dia teguh dan dia keras. Tapi zaman dahulu kenapa orang tak buat rumah daripada konkrit? Awak rasa sebab apa? Jawapan dia sebab zaman dahulu kita belum ada lagi teknologi nak buat rumah daripada konkrit, rumah batu zaman dahulu. Sebab itu orang zaman dahulu berpuluh-puluh tahun, beratus tahun dahulu, dia buat rumah daripada kayu. Tapi zaman sekarang orang buat rumah daripada konkrit. Sebab sekarang kayu dah tak banyak, hutan dah banyak kena tebang. Jadi pokok-pokok balak yang kita nak gunakan untuk buat rumah daripada kayu dah berkurangan. Jadi sekarang kalau kita nak buat rumah daripada kayu, harga dia sangatlah mahal. Jadi sebab tu zaman sekarang nak buat binaan, nak buat rumah, kita buat daripada konkrit.
Okey, seterusnya besi. Besi sifat dia mampu menampung beban yang tinggi. Itu kekuatan dia. Dan dia mudah dibentuk. Dibuat bentuk untuk pembinaan melalui proses peleburan lah. Dalam tajuk haba kita dah belajar. Okey. Beza antara besi dan konkrit yang tadi ni, konkrit dengan besi, konkrit walaupun dia mampu menampung beban yang tinggi, konkrit sifat dia lama-lama dia boleh retak. Sebab tu kamu tengok rumah kamu, dinding-dinding rumah kamu, kalau rumah kamu dah lama kadang-kadang ada kesan-kesan retakan. Besi dia tidak retak. Itu kelebihan dia. Sebab itulah besi kita gunakan dia untuk binaan yang menampung beban yang sangat tinggi. Contohnya macam jambatan. Jambatan kenapa? Sebab akan ada lori yang berat lalu, macam-macam kenderaan lalu. Jadi besi dia digunakan untuk binaan yang perlu menampung beban yang tinggi. Sebab besi kalau kita hentak dia banyak kali, dia tak akan retak. Berbeza dengan konkrit. Konkrit kalau kita ketuk, lama-lama dia akan boleh retak. Tak percaya, kamu ambil tukul, kamu ketuk dinding rumah kamu. Lama-lama dia akan retak. Okay, manakala yang seterusnya, yang ini plastik. Ini bukan plastik yang kamu guna belikan kat pasar tu kan. Ini plastik yang tebal, yang keras. Plastik ni kelebihan dia ringan dan mudah diproses ke pelbagai bentuk. Tapi kekurangan plastik ni adalah dia tidak mampu menampung beban. Sebab itulah kamu tengok dekat gambar ni, plastik dia digunakan untuk buat atap. Sebab atap dekat bahagian atas dia tak perlu nak tampung beban apa-apa. Dia dekat atas. Dia hanya melindungi daripada hujan dengan cahaya matahari. Kamu rasa sesuai ke kalau kita guna plastik guna untuk buat tiang rumah? Mesti tak sesuai sebab plastik dia tak kuat, dia tak mampu tampung beban yang kuat. Kalau kamu buat rumah daripada plastik, runtuhlah rumah tu sekejap saja. Tak lama sebulan lepas tu dah runtuh. Itu yang cikgu cakap tadi. Dalam kita nak membina binaan ataupun objek, kita kena pilih mengikut kesesuaian. Kalau kita nak buat rumah daripada konkrit, kalau kita nak buat benda yang menampung beban, kita buat daripada besi. Kalau kita nak buat benda yang berada dekat atas, kita boleh gunakan plastik. Jadi sebab itulah kita ada 4 jenis bahan: konkrit, kayu, kita ada besi, kita ada plastik. Kegunaan dia berbeza. Masing-masing ada kekuatan dengan kelemahan. Mungkin awak terfikir, kenapa tak buat rumah daripada besi, cikgu? Besi kan kuat. Ya, tapi besi sifat dia panas. Kalau kamu buat rumah daripada besi, dah jadi macam oven. Kamu masuk, besok pagi kamu keluar dah habis, hangus, terbakar. Sebab tu kita buat daripada konkrit. Konkrit sifat dia penebat haba. Okay, seterusnya bentuk struktur. Okey, bentuk struktur. Ini bukan tajuk yang lepas. Tajuk yang lepas kita ada bentuk hemisfera, kita ada bentuk kuboid. Ini adalah bentuk struktur. Okey, baca yang bawah ni. Binaan yang mempunyai bentuk struktur melengkung. Okey, melengkung lebih kuat berbanding struktur lurus. Melengkung ni apa dia? Cuba kamu tengok dekat gerbang ni. Ini melengkung. Yang ni pula, yang ini melengkung. Yang sini pun melengkung. Itu yang kita panggil sebagai bentuk-bentuk melengkung. Bentuk-bentuk yang melengkung ni sifat dia lebih kuat, lebih. Bukan maksudnya orang lain tu lemah, bukan. Maksudnya dia lebih. Bukannya bermaksud binaan berbentuk lain tu lemah, bukan. Maksud cikgu, bila bentuk melengkung ni dia lebih kuat. Binaan yang berbentuk melengkung, sifatnya dia lebih kuat daripada struktur yang lurus. Sebab apa? Binaan yang bentuk melengkung ni dia mampu menampung beban yang lebih. Tajuk ni kamu akan belajar lebih mendalam dalam sekolah menengah nantilah, dalam tajuk fizik. Kenapa struktur melengkung ni lebih kuat? Tapi untuk peringkat kamu hanya kena tahu struktur melengkung dia lebih kuat berbanding dengan struktur yang contohlah. Contoh gerbang ni bentuk dia segi empat tepat dia punya lubang ni. Ini dia segi empat tepat, ini pun segi empat tepat. Kalau kita ada dua segi empat tepat dengan melengkung, yang melengkung tu lah yang lebih kuat. Okay, kita bandingkan perbandingan antara binaan. Contoh dua jabatan ni. Jabatan yang ni mempunyai sokongan berbentuk melengkung. Sokongan tu ni lah yang belah bawah ni. Sokongannya berbentuk melengkung. Manakala jambatan yang ini sokongannya berbentuk segi empat tepat. Jambatan yang mempunyai sokongan berbentuk melengkung akan mempunyai kekuatan yang lebih banyak daripada segi empat tepat. Sebab
Bentuk melengkung dia boleh tampung beban yang lebih banyak. Itu kamu kena ingat. Okey, seterusnya soalan kebat minggu ni macam biasa jawab di ruangan komen, bukan jawab dekat grup WhatsApp. Okey, soalan cikgu, bagaimanakah rumah yang diperbuat daripada kayu dapat bertahan berpuluh-puluh tahun, ada setengah tu beratus-ratus tahun lamanya tanpa kayu itu reput? Sebab kalau kamu tengok lah kan, kalau contoh kamu potong dahan ke pokok, kamu biar dia terjemur tengah panas, hujan panas, kayu tadi tu mesti lama kelamaan akan reput. Tapi rumah kayu, walaupun berpuluh-puluh tahun lamanya, dah kena hujan, kena panas, dia masih lagi tidak reput. Jadi cikgu kamu nak kamu cari jawapan tu, cuba cari dekat Google ataupun tanya mak ayah kamu. Bagi tahu cikgu jawapannya di ruangan komen. Okey, jadi itu saja untuk minggu ni. Sekian saja. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh PM cikgu dekat WhatsApp. Kalau yang menonton ni bukan murid cikgu dekat sekolah, ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya cikgu dekat ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan bantu kamu. Sekian saja. Terima kasih.